Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajar kamu semua ibadat darjah 3 pelajaran 8 yang bertajuk khutbah. Mesti ramai yang tertanya-tanya khutbah tu apa. Mari kita pergi kepada pengertian khutbah. Okey, pengertian khutbah adalah ucapan yang dibaca oleh imam ataupun khatib sebanyak 2 kali berturut-turut yang mengandungi kata-kata pujian kepada Allah, nasihat, pengajaran, ilmu pengetahuan serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, macam tu rupanya. Jadi khatib tu apa pula? Okey, Khatib adalah gelaran orang yang membaca dan yang menyampaikan khutbah, ataupun orang yang berdiri di hadapan kalau pergi solat Jumaat ke, solat hari raya ke. Kalau duduk depan tu, orang yang berdiri tu yang membacakan khutbah tu, itu adalah orang yang diberi nama sebagai khatib. Okey, hukum khutbah ialah wajib bagi solat Jumaat. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita wajib mendengar khutbah. Kalau kita tak mendengar khutbah, bermaksud solat Jumaat kita adalah tidak sah. Kita teruskan lagi dengan yang seterusnya adalah rukun khutbah. Rukun tu apa? Rukun khutbah merupakan sesuatu yang diperlukan dalam sesuatu khutbah supaya khutbah itu menjadi sah. Okey, rukun yang pertama adalah memuji Allah pada kedua-dua khutbah dengan sekurang-kurangnya melafazkan kalimah alhamdulillah. Okey, yang kedua, membaca selawat kepada Nabi Muhammad pada kedua-dua khutbah. Contohnya macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, yang ketiga, berpesan memberi peringatan kepada jemaah supaya mereka bertakwa kepada Allah. Sebagai contoh, melafazkan kalimah ittaqullah ataupun wa ati'ullah. Okey, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ataupun ati'ullah tu taatlah kepada Allah. Kalau dalam khutbah biasa disebut penuh ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, iaitu taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu. Yang keempat pula adalah membaca satu ayat daripada Al-Quran dalam salah satu daripada dua khutbah. Sebaiknya dalam khutbah yang pertama. Okey, dalam setiap khutbah tu, sebelum khatib membacakan, khatib itu akan diberikan teks, dan teks itu akan mengandungi, pada kebiasaannya teks itu akan mengandungi segala rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam khutbah ini. Jadi khatib tinggal membacakan dan menyampaikan kepada jemaah. Dan yang terakhir, mendoakan orang mukmin dalam khutbah yang kedua. Sebagai contoh, doa yang kita perlu baca ataupun doa yang khatib perlu baca di dalam khutbah itu adalah Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Okey, mari kita beralih kepada tajuk yang seterusnya, iaitu syarat-syarat sah dua khutbah. Kalau tak ada syarat ni, maka khutbah kita tidak sah. Okey, yang pertama, membaca semua rukun khutbah dalam bahasa Arab. Okey, yang tadi tu yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu memuji Allah, membaca selawat, berpesan kepada para jemaah, membaca satu daripada ayat Quran, dan mendoakan orang mukmin tu semua mesti dalam bahasa Arab. Okey, yang kedua, membaca khutbah setelah masuk waktu zuhur hari Jumaat. Sebagai contoh, kalau kita pergi sembahyang Jumaat kan biasa hari Jumaat lah, dan waktu lepas zuhur baru khutbah dibaca. Okey, yang ketiga, berturut-turut segala rukunnya di antara dua khutbah dalam solat Jumaat, iaitu berterusan. Lepas puji Allah, selawat kepada Nabi. Lepas selawat kepada Nabi, kita berpesan pula kepada para jemaah, dan seterusnya. Dan yang keempat, khatib hendaklah berkeadaan
suci daripada hadas dan najis pada badan, pakaian dan tempat. Khatib yang telah ditugaskan untuk membaca khutbah tersebut haruslah memastikan bahawa dirinya bersih daripada segala hadas. Pastikan pakaian juga bersih. Tempat beliau menyampaikan ataupun membaca khutbah itu haruslah bersih dan pakaiannya haruslah bersih. Senang cerita, sesiapa yang ditugaskan untuk membaca khutbah haruslah dalam keadaan suci daripada najis dan hadas. Yang kelima pula adalah khatib hendaklah menutup aurat. Pakaian yang dipakainya haruslah bersih dan semestinya menutup aurat, iaitu khatib ni adalah lelaki. Khatib ni haruslah memakai pakaian yang menutup aurat daripada pusat hingga lutut, dan seeloknya berpakaian kemas dan menutup aurat. Dan yang keenam, khatib hendaklah berdiri ketika menyampaikan khutbah bagi yang mampu. Oleh itu, kita sebagai pemimpin yang akan datang, iaitu golongan yang muda ni, digalakkan untuk pergi ke hadapan dan membaca khutbah. Kesianlah dekat pakcik-pakcik yang dah tua tu, dah tak larat nak berdiri, kena baca khutbah lagi, kan tak boleh kan. Jadi dia tetapkan syarat yang membaca khutbah tu perlu berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketujuh, khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah pada kadar tomak nina, iaitu macam duduk sekejap, duduk separuh kan. Lepas baca khutbah pertama tu, khatib duduk separuh. Lepas tu akan ada Bilal yang membacakan doa pendek, lalu khatib berdiri semula untuk teruskan dengan khutbah yang kedua. Yang ke-8, khatib hendaklah didengari oleh sekurang-kurangnya 40 orang, termasuk khatib berkekalan dari awal hingga selesai solat Jumaat. Maksudnya ketika solat tu, khatib ataupun pada hari Jumaat tu, khatib hendaklah menunggu sekurang-kurangnya 40 orang jemaah lengkap termasuk khatib, barulah khutbah itu boleh dimulakan. Yang selanjutnya adalah apa? Iaitu tujuan khutbah Jumaat. Yang pertama, meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menginsafi diri. Untuk pengetahuan kamu semua, dalam khutbah yang disampaikan itu terdapat hikmah-hikmah dan nasihat yang berguna serta berharga, seperti menyuruh untuk kita bertakwa kepada Allah, beribadat, beramal soleh, berbuat keadilan dan kebajikan, saling bantu-membantu, berusaha meningkatkan kekuatan ummah Islam dan menjauhi kemaksiatan dan lain-lain. Yang kedua, menambahkan pengetahuan umat Islam. Isi kandungan khutbah yang dikarang mengikut perkembangan semasa sebagai salah satu saluran maklumat dan peringatan kepada umat Islam secara mingguan. Sebagai contoh, kalau minggu lepas adalah minggu Hari Aidil Adha, maka khutbah itu berkaitan dengan Hari Aidil Adha dan memberi peringatan kepada semua supaya berkorban di dunia untuk mendapat ganjaran di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah jenis solat yang disertai dengan khutbah. Yang pertama, macam kita tahu, iaitu solat Jumaat. Waktu khutbahnya adalah khutbah akan disampaikan sebelum menunaikan solat Jumaat dengan rukun dan syarat yang tertentu. Yang kedua, solat Aidil Fitri dan Aidil Adha, iaitu kedua-duanya adalah solat hari perayaan, solat ataupun solat sunat hari raya. Khutbah hari raya akan disampaikan selepas solat sunat hari raya dengan rukun dan syarat tertentu. Dan yang ketiga, solat sunat khusuf, iaitu solat sunat gerhana matahari, dan solat al-khusuf, iaitu solat sunat gerhana bulan. Khutbah bagi kedua-dua solat sunat ini adalah akan disampaikan selepas solat sunat gerhana matahari atau bulan dengan rukun dan syarat yang tertentu. Dan yang terakhir, solat sunat al-istiqa, iaitu solat sunat meminta hujan ketika negara kita ataupun tempat
di kawasan kita didatangi kemarau ataupun dilanda kemarau, maka kita akan menunaikan solat sunat ini. Okey, solat sunat ini khutbahnya disampaikan sebelum solat sunat dengan rukun dan syarat yang tertentu. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini.